Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilaha illa anta ta'lamuna innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan semua jawatan kuasa, pendidikan dan juga bendahari kita dan sekalian jemaah yang sempat hadir pada malam ini ya. Jadi pada malam ini kita menyambung semula sesi tazkirah maghrib kita dalam bab usuluddin ataupun tauhid, iaitu bahagian sifat 20 ya. Jadi pada minggu lepas kita telah menghuraikan sedikit ya, sedikit apa yang dinamakan sebagai kudrat ya. Jadi untuk makluman kita, kudrat ini adalah di bawah sifat ma'ni ya, sifat yang memberi makna sesuatu perkara, dan makna itu terbit satu hukum. Hukum itu dinamakan sebagai maknawiyah. Jadi kudrat qadirun ya, kaunuhu qadirun. Jadi Allah Ta'ala itu kaunuhu qadirun ya, dialah yang maha berkuasa ya. Itu dari segi makna ataupun fakta ya, macam yang disebut pada ayat lepas ya. Ilmu apa ni? Ilmu fakta. Fakta dia ialah kaunuhu qadirun. Apa dia kaunuhu qadirun? Allah Ta'ala tu hal keadaan dia berkuasa. Kemudian faham dia macam mana? Faham dia ialah kita bila telah tahu Allah Ta'ala tu berkuasa, jadi apa yang kita saksikan hari ini, sepanjang hidup kita ni, semuanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu faham dia. Jadi barulah fakta, ilmu, fakta, faham. Jadi faham tu ialah apa yang kita saksikan. Hujan turun ya, angin ribut, puting beliung, panas, terik, musim itu, musim buah, musim ini, kejadian-kejadian yang berlaku, semua itu menunjukkan kepada kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dari segi faham dia. Jadi faham inilah yang kita nak tahqiqkan dalam hati kita, supaya faham tu menjadi apa sebagai kata tu, menjadi tauhid. Menjadi tauhid. Jadi faham ini tauhid. Tauhid inilah akan menjadi ma'rifah. Bila dah ma'rifah, kenallah di mata hati kita bahawa Allah itulah yang maha berkuasa. Jadi kita tolak semua perkara lain yang berlaku di alam ini adalah ada mempunyai kuasanya sendiri, tidak ada. Itu dari segi kudrat ya. Kemudian pada malam ini kita pergi kepada sifat ma'ni yang kedua. Boleh? Hello. Cubaan ya. Jadi sifat ma'ni yang kedua iaitu iradat. Iradat ya. Jadi iradat ni Allah Ta'ala tu yang berkehendak. Maksud dia ya. Jadi fakta dia, dari segi ilmu dan fakta dia, Allah iradat berkehendak. Berkehendak. Jadi apa maksud dia? Allah berkehendak berkemahuan sendiri. Iaitu setiap apa yang berlaku adalah mengikut kehendak dan kemahuan serta pilihannya sendiri, bukan kerana terpaksa, tersalah atau lainnya. Jadi Allah pengarang memberi maksud di sini ialah dengan iradat itulah semua yang berlaku adalah sesuatu yang Tuhan hendakkan benda tu berlaku. Alam ini Tuhan jadikan kerana dia nak letakkan benda alam ni wujud. Alam ini ya, 7 petala langit, 7 petala bumi, dan antara keduanya ada yang berlaku tu. Jadi dari segi iradat dia ialah Allah Ta'ala berkehendak menjadikan alam ini. Kemudian Allah Ta'ala berkehendak menjadikan manusia di alam ini, diciptakannya Adam. Kemudian kata setengah ulama, daripada tulang rusuk Nabi Adam diciptakannya Hawa.
Kemudian ditakdir dikehendaki juga iblis tu boleh menipu Adam. Makan buah kurdi, turun ke bumi ni kehendak siapa? Kehendak Allah. Turun ke bumi ni berkembang biak. Setiap kali Hawa melahirkan anak, maka dilahirkannya sepasang. Jadi sepasang tu yang sini kahwin dengan dia cross lah. Perkahwinan cross. Tapi hari ni tak boleh, ya. Hari ni kalau kita cross lah kahwin anak kita ni tak boleh. Jadi sepasang berkembang biak lah. Jadi berkembang biak tu Allah Ta'ala berkehendak. Jadi maknanya semua yang berlaku tu adalah kehendak Allah, kemahuan dia dan pilihan dia. Kemudian ya, dijadikan dalam ramai-ramai manusia tu jadikannya kita. Saya misalnya Cikgu Zul, Cikgu Nan, kawan saya juga tu. Cikgu Tuan Haji Said Lut, Cik Mokhtar dan lain-lainnya. Jadi kita yang lahir ni adalah orang yang Tuhan kehendaki. Itu maksud dia. Orang yang Tuhan kehendaki. Jadi ramai-ramai cikgu ni kan 400,000 cikgu. Daripada 400,000 ni tu 10,000 misalnya Tuhan takdirkan dia menjadi pengetua, dia guru besar. Tu Tuhan kenak lah. Adapun yang lain tu, ya, yang Tuhan tak kehendaki, sama ada belum berlaku lagi ataupun bukan kehendak dia, tak jadilah dia, ataupun memang dia setakat tu je. Jadi maknanya itu. Jadi kenalah kita bahawa yang wujud berlaku itu adalah mengikut kehendak, kemahuan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dah faham macam ni, tak adalah kita gaduh-gadah. Tak adalah gaduh macam mana jadi macam ni, macam mana menjadi macam tu, macam mana jadi macam ni, ya. Tak ada berlaku lagi. Sebab semua yang berlaku tu pilihan dia berlaku. Ini menunjukkan iradatnya itu pada azali lagi, iaitu menentukan satu perkara yang mungkin mengikut yang harus baginya. Jadi pengarang menjelaskan, memberitahu kita ialah maka yang berkehendak berlaku, yang dimahukan berlaku, yang dipilihan berlaku itu ialah apa dia? Menunjukkan sesuatu tu itulah mungkin. Mungkin, ya, mungkin ni makna dia apa dia? Benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Jadi boleh jadi ada, boleh jadi tak ada tu penentuannya pada azali oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita. Contohnya kan kita kahwin, ya. Kita kahwin, bila dah kahwin tu mestilah bercerita nak ada anak pinak. Yang kata ni nak 8, yang kata ni nak 5, yang kata ni nak 4, yang kata ni nak 4 lelaki 4 perempuan, yang kata ni nak 5 lelaki 5 perempuan, dia nak kata nak semua perempuan belaka, yang ni lelaki belaka. Itu dari segi plano kita. Plano kita tu tertakluk kepada mungkin bagi Allah Ta'ala, pada azali lagi. Jadi bila dah berlaku nanti, apa kemahuan Allah, apa pilihan Allah, apa kehendak Allah, itu yang berlaku. Jadi boleh jadi 3 ya. Macam saya 3 ya. 2 perempuan 1 lelaki. Tak ada lebih lah. Walaupun beruja misalnya lebih kan, tak. Sebab Allah pada azali lagi, mungkin yang azali itu menentukan setakat tu. Ya. Jadi bagitulah juga dengan yang lain-lain, ya. Contoh yang lain-lain, ya. Jadi mungkin ni ialah di dalam ilmu Allah sejak azali. Ada 2 perkara tadi yang penting lah, ya. Yang pertama sekali, yang berlaku tu adalah kehendak, pilihan dan kemahuan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, semua benda yang berlaku tu di bawah mungkin sejak azali lagi. Apa dia mungkin? Benda yang boleh jadi ada, boleh jadi Tuhan tak adakan. Planner punya planner tiba-tiba tak jadi. Maknanya benda yang kita hajatkan itu di dalam ilmu Allah Ta'ala
benda yang mungkin tapi di bawah takluk tak jadi. Benda yang ada tu dia mungkin tapi takluk jadi. Adakah begitu? Bagaimana pula qajab jadi, qajab tak jadi? Macam mana pula qajab jadi, qajab tak jadi? Macam tu tak adil lah Tuhan. Tak. Yang kita baca tu dari segi ilmu dia. Dari segi ilmu dia tu kita tak tahu sebenarnya. Di segi tafsiran ilmu mungkin tu ialah benda yang boleh jadi ada di dalam ilmu Allah. Nak diadakannya adalah. Benda yang boleh jadi tak ada dalam ilmu dia, maka tak adalah. Jadi ilmu dia ni adalah azali yang tak dapat kita tembus dengan akal. Tak dapat ditembus dengan ilmu. Tak dapat ditembus dengan pengalaman. Cuma kita ceritakan. Ya. Sebab dulu di Genting tu ada orang tanya, kalau macam tu dia tak adil Tuhan Cikgu Zul ya. Qajab dia ada, qajab dia tak ada. Bila kita huraikan ikut dari segi ilmu tu dia, tapi dari segi ilmu Allah kita tak tahu benda tu. Kita tak tahu adakah benda tu ada jadi ataupun tak ada tak jadi. Kita tak tahu. Cuma kita menguraikan dia